Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengerusi masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat kajian duha kita. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita husnuzan, hati tenang, hidup senang. Kenapa orang yang husnuzan itu hatinya tenang? Lawan daripada husnuzan adalah su'uzan. Kerana su'uzan sibuk fikiran. Orang yang su'uzan, dia fikirannya sibuk. Kita bertamu ke rumah orang, kita tengok kuih tak ada. Ini Ustaz Abdul Somad ni menyindir tak ada kuih. Tadi minum kuih sudah, makan minum sudah tadi. Ini saya takut jamaah ni su'uzan. Sebab su'uzan ini pikiran kita sibuk. Kenapa tak ada kuih? Kenapa tak ada teh tarik? Mungkin laki dia bakhil, mungkin isteri dia pelit, mungkin duit semua dipegang isteri, mungkin dia banyak utang, mungkin. Jadi fikirannya sibuk. Kerana fikiran sibuk, maka hati susah. Sibuk pikiran. Itulah kenapa orang yang su'uzan itu hati tak tenang. Sebab satu su'uzan, dia akan disusul su'uzan kedua, su'uzan ketiga, su'uzan keempat, su'uzan kelima. Jadi puncanya adalah setan masuk. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan masuk itu sebab pintu kita buka. Kalau pintu kita tutup, dia tak boleh masuk. Jadi sebetulnya kerja setan ni macam api kecil di lalang kering. Ada api, bila kita cepat padamkan dengan air, setengah mati dia kipas, api tak hidup. Tapi bila lalang kering, hari panas, api kecil dia kipas menyala. Di mana pintu setan masuk? Daripada su'uzan. Kenapalah Ustaz Somad ni pakai baju 2 lapis? Mungkin sebab badan dia kurus. Kenapa dia kurus? Mungkin bini dia tak masakkan dia. Kenapa? Dia akan terus ada. Dan disitulah setan masuk. Suara saya jelas ke tak jelas? Alhamdulillah. Kadang saya bagi tazkirah ni, mic ni macam-macam. Ada jenis mic ni di telinga penceramah jelas, di telinga jamaah tak jelas. Jamaah nampak mengangguk. Lepas tazkirah kita tanya, faham tuan puan? Tidak. Kenapa mengangguk? Nak senangkan hati ustaz je. Maka tadi bila guna mic kecil, mic besar, rupa suara kecil. Mic kecil, suara besar. Jadi saya tak nak guna mic ni sebab saya tengok kecil. Rupa saya dah su'uzan. Jadi tak boleh rupanya kita su'uzan ini. Bila pengerusi masjid dah bagi, guna sajalah. Maknanya mereka dah buatkan tes bahawa ini yang sesuai untuk Ustaz Abdul Somad.
Kenapa orang yang husnuzon itu hatinya tenang? Karena dia sudah memotong, menutup pintu setan. Api yang kecil dia dah padamkan. Kadang kita tengok orang muka dia tak senyum, berkerut, macam jeruk purut dipijak gajah. Macam mana lah bentuknya? Kita sangka dia sombong. Oh, sombongnya dia. Dia dah ada kereta baru, dia dah ada rumah baru, dia dah ada uang rumah baru. Dia tak nak senyum lagi. Kita sebenarnya su'uzon. Maka macam mana nak menghilangkan su'uzon ini? Mesti ada tabayyan. Tabayyun. Tabayyun itu diambil dari kata bayan. Bayan maknanya jelas, clear. Jadi kalau ada yang mengganjal di hati kita, tanya. Ustaz Abdul Somad, boleh saya tanya? Boleh. Ada satu yang saya nak tanya. Ya, apa yang nak tanya? Kenapa Ustaz kalau bagi tazkirah tu bajunya putih? Sebab kalau pakai baju lain nampak tak bersalin baju. Kalau guna baju putih, bila-bila masa orang tak tahu. Sebab baju putih ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pagi ni saya pakai hijau, nanti siang saya pakai hijau, malam saya pakai hijau, apa kata jamaah? Nampaknya Ustaz Somad tak bersalin baju. Tapi guna baju putih, malam tadi putih, esok putih. Oh, memanglah dia ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak bersalin juga. Clear, jelas. Bila ada sesuatu dalam hati kita, maka saya kalau ada yang tak menyenangkan hati, saya tanya baik-baik. Bila kita rasa selesa, tanya, terus tanya. Saya rasa tak sedap hati, takut dia tersinggung, takut dia susah hati, saya tanya pakai WhatsApp. Ada hal yang saya nak tanya. Ada seorang, dia susah nak senyum. Biasanya dia senyum, kalau jumpa senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum ke wajah saudara engkau sedekah. Tapi dia tak senyum. Lepas tu dia masuk hospital pula. Saya datang ke hospital. Sampai di hospital saya tengok dia duduk. Apa sakit dia? Saya tanya, apa sakit awak? Dia senyum. Kenapa senyum? Nanti kalau saya bagi tahu sakit saya ni, awak pun senyum juga. Apa sakitnya? Saya dah sebulan, maaf, tak terkentut. Jadi rupanya sakit ni bukan sakit yang berat, tapi bila kita kena penyakit ini, susah kita nak tersenyum. Jadi bila nampak kawan tak tersenyum, mungkin dia dah kena penyakit itu juga. Jadi kenapa orang yang husnuzon hatinya tenang? Kerana dia tidak membuka pintu setan masuk. Dan pintu setan masuk selepas ditutup. Selepas itu kalau ada bertanya-tanya dalam fikiran, kita terus tanya, apa masalah? Kenapa awak dari tadi biasa ramah, biasa bertanya, datang bila, balik bila, apa khabar, anak, isteri, suami, kawan semua sihat? Mengapa dari tadi diam saja, tak ada bercakap? Rupa-rupanya dia sakit gigi. Orang sakit gigi ni, jangankan nak mendengar tazkirah, kita senyum pun dia marah. Dia sangka kita sedang ejek dia. Menyanyi pun kita salah. Mendengar suara kuat sikit pun salah. Maka kalau saya tazkirah, saya tanya dulu jamaah, apa kabar semua? Sehat Ustaz. Sebab kalau ada yang sakit gigi, saya tak boleh kuat terus kesakit ke gigi dia. Maka kenapa orang yang husnuzon itu hatinya tenang? Kerana pikiran dia tidak memikirkan yang macam-macam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya.
Orang yang tak percaya tak dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah hanya orang yang percaya. Ya ayyuhallazina amanu, percaya bahawa kita selepas hidup ni akan mati, dan selepas mati kita akan hidup lagi, dan kita akan dihisab, dihitung segala amal kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita hidup balik. Yang tak percaya, saya mati sama macam bangkai kucing, mati dimakan cacing, lepas tu tak hidup lagi. Tak percaya. Kita percaya bahawa selepas mati kita akan hidup lagi, kita akan ditanya, disoal, kita akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Termasuklah suudzon. Kalau berdosa kepada Allah, kita sembahyang taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita pergi umrah. Al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah, kafaratul lima bainahuma, penghapus dosa. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi suudzon dosa yang tak boleh terhapus dengan sembahyang taubat. Suudzon dosa yang tak boleh hilang dengan beristighfar. Suudzon menangis di pintu Kaabah, ya Allah, ampunkan dosa saya. Apa dosa engkau? Suudzon kepada saudara saya, kepada jiran saya, kepada jamaah masjid. Suudzon adalah dosa yang tak boleh hilang dengan berdoa di taman Raudhah dan di samping Ka'bah. Macam mana menghilangkan dosa suudzon? Dosa suudzon hanya hilang dengan minta maaf. Maaf dari bahasa Arab, asal katanya afa ya'fu afwan ma'fun. Maaf maknanya hapus. Kita berjalan di tepi pantai, kita pijak pasir, kaki kita memijak pasir, berlubang pasir, nampak bekas tapak kaki. Kemudian datang ombak menghapus, hilang. Kalau kita berjalan di atas pasir kan ada bekas tapak kaki kita. Selepas itu kan datang ombak, hilang. Begitulah maaf. Maaf artinya hilang. Assalamualaikum Ustaz Abu Somad. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf Ustaz. Mohon maaf kenapa? Saya suudzon dulu dengan Ustaz, tapi sekarang saya dah husnuzon. Alhamdulillah. Ustaz maafkan saya. Semua dosa-dosa sudah saya maafkan. Alhamdulillah. Jadi maaf maknanya macam air yang menghapus bekas tapak kaki di pantai sampai tak ada bekasnya, itulah maaf. Saya dah maafkan dia Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau untuk menengok muka dia sampai hari kiamat saya tak boleh. Bukan maaf, masih berbekas, masih ada lagi tapak kaki tadi. Awak nak maafkan dia? Saya dah maafkan dia Ustaz. Dah ke rumah dia, lalu di muka rumah dia pun saya tak mampu. Belum maaf. Sabar itu tak ada batasnya. Kalau masih ada batas, tak sabar. Sabar tak ada batas, maka pahala sabar pun tak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, Allah bagi dia balasan bighairi hisab. Tak ada hitung, tak boleh dikira, unlimited. Kenapa? Karena sabar tak ada batas. Kalau berbatas berarti tak sabar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada suudzon. Kenapa orang yang husnuzon itu hatinya tenang? Saya boleh menghentikan tangan saya, diam. Saya boleh menghentikan kaki saya, stop. Saya boleh menghentikan mulut saya, tapi tak boleh menghentikan fikiran. Fikiran tak boleh berhenti. Menengok orang baju elok,
jangan-jangan ini dari rasuah. Menengok orang kereta elok, jangan-jangan ini hutang. Menengok orang rumah elok, tapi tak tercakapkan di mulut, hanya berbisik-bisik dalam hati. Turun ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu, au tukhfuha, atau kamu simpan di hati dan pikiran kamu, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab. Dicakapkan atau disimpan, dicakapkan atau disimpan, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab, dihitung. Oh, beratnya. Datanglah sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kalau begitulah Islam ni beratnya, kami tak sanggup hidup ya Rasulullah. Pikiran kami tak boleh berhenti, dia terus bercakap pikiran ini. Macam mana kami nak stop? Macam mana kami nak hentikan pikiran? Dia terus bercakap. Nampak orang besar pakai baju kecil, nampak orang kecil pakai baju besar, nampak orang putih pakai baju hitam, nampak orang hitam pakai baju putih, macam-macam dalam pikiran. Kalau itu semua yang terlintas di hati, di pikiran, dicatat malaikat, banyak dosa kami tak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kamu di luar kemampuan kamu. Makanya lintasan yang pertama tak dikira dosa. Nampak orang, lintasan pertama tak dikira dosa, tapi selepas itu terus istighfar, astaghfirullahaladzim. Nampak tadi Ustaz Abdul Somad, astaghfirullahaladzim. Makanya kadang orang tak ada angin, tak ada hujan, tak ada petir, tak ada kilat, tiba-tiba astagfirullahaladzim. Kenapa awak istighfar? Tak boleh cakap. Kalau cakap kan nanti keluar jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Istighfar adalah stop, cut. Jangan berhenti, jangan teruskan. Kerana fikiran inilah yang paling jahat. Ini sebetulnya fikiran. Ada orang pandai mengkusuk. Dia kusuk jari, tangan. Orang yang nak pasang ring jantung tak jadi, sebab dia boleh kusuk. Semua darah yang kental sebab kolesterol, sebab gula, boleh cair lagi. Jadi saya tanyalah dia, Tuan Naji, ya, dah lama Tuan Naji boleh mengkusuk orang sihat? Lama dah Ustaz, dah lebih 10 tahun. Apa makanan yang tak boleh dimakan? Semua sila makan Ustaz. Santan boleh, rendang boleh, kari boleh, gulai boleh, tak ada larang. Jadi sebetulnya yang jahat ni apa? Yang jahat bukan makanan Ustaz. Apa yang jahat? Fikiran. Itu kenapa orang gila sehat, sebab dia tak berfikir. Tapi jangan sebab ni kita nak gila pula. Allah dah bagi kita akal. Sebab bila kita berfikir ini, berfikir untuk yang baik-baik. Macam mana masjid kita boleh elok, boleh cantik, macam mana hambal dia boleh baru, macam mana kita nak renovate, macam mana kita nak buat dia ramai, elok. Tapi kalau fikiran ini hanya berfikir, kenapa si Anu kaya, kenapa si Fulan, dicari dari mana rezeki dia, nampaknya dia tak ada kebun, dia tak ada pokok kelapa sawit, kenapa kereta dia banyak, kenapa rumah dia besar, kenapa duit dia tak habis, mungkin dia dah punya tuyul. Fikiran inilah yang disebut dengan dosa kering. Ada dosa kering. Saya berbual-bual dengan jamaah, kata dia ada dosa kering, ada dosa basah Pak Ustaz. Kalau orang ambil rasuah haram, berdosa, itu basah. Sebab apa? Sebab dia boleh nikmati. Tapi suuzon ini sudahlah berdosa, kering pula. Dunia tak dapat, akhirat jauh sekali. Jadi yang paling merugi adalah orang yang suuzon. Pikiran dia susah, dosa dapat, dan orang itu tidak berubah sama sekali.
Kalau dia mencuri, dia ambil harta orang. Yang dia curi, dia dapat. Orang yang dia ambil jadi susah. Tapi suuzon, dia tak dapat apa-apa. Yang orang yang dia suuzon itu pun hidupnya tetap selesa. Maka suuzon ni penyakit. Tapi saya lamalah sudah tazkirah, belum pernah dapat tajuk suuzon. Baru di masjid ni saya dapat tajuk suuzon. Insya Allah tajuk ni amat sangat bermanfaat. Walaupun nampaknya saya bagi tazkirahnya di masjid As-Suja'ah, masjid yang berani untuk membagi tajuk suuzon. Maka insya Allah tajuk ini sangat bermanfaat. Sebab walaupun saya bagi tazkirah di masjid Syuja'ah, tapi dia boleh ditonton semua orang. Nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebab penyakit suuzon ini adalah penyakit. Sebetulnya yang berfikir ini hati atau kepala? Kata orang yang berfikir ini di kepala, Ustaz. Berfikir ini di kepala. Kenapa begitu? Karena orang selalu kalau dia berfikir itu di kepala. Saya ni sedang banyak fikiran lah Ustaz. Suntuk saya, banyak fikiran. Tapi kata setengah orang tak. Bukan di fikiran lah Ustaz. Kenapa? Di hati. Sebab kata orang, aku ni sedang susah hati lah. Tak ada orang kata, aku ni sedang susah hati. Jadi sebetulnya di sini apa di sini terjadi ikhtilaf. Yang satu mengatakan di sini. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak berfikir. Berfikir kata dia hati. Berfikir bukan di kepala, tapi kita selalu berkata, aku sedang berfikir. Ada patung Ibn Rushd Averroes di Spain, dia sedang memegang kitab dan sedang berfikir. Filosof, dialah yang boleh jelaskan apa kata Aristoteles, Socrates dari Greek. Sebab berfikir. Rupa-rupanya setelah diteliti research, berfikir itu awalnya betul kata Quran di hati. Ada otak kecil di dalam jantung kita ni yang dia berfikir dari hati, dari jantung inilah dia naik ke kepala. Di mana letak ketenangan? Kalau kita tengok ada orang yang tenang, sebetulnya yang tenang itu bukan matanya, yang tenang itu bukan mulutnya, yang tenang itu bukan tangannya, yang tenang bukan kakinya, yang tenang adalah hatinya. Maka kalau kita nak tenang, husnuzon jauh daripada suuzon. Ustaz Abdul Somad kan manusia, ya. Manusia pasti punya hati, dan hati pasti berpikir, berbolak-balik, memikirkan, memandang. Semua yang saya pandang, saya pikirkan. Semua yang saya dengar, saya pikirkan. Bila saya pandang masjid As-Suja'ah, saya berfikir, ini kipas angin ke helikopter? Berapa agaknya harganya? Di mana agaknya dibeli? Berfikir, ini masjid dua aras, saya dibagi pentas tinggi, kerusi. Saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Berfikir terus, ini masjid ekonnya banyak. Ekon. Oh, banyak ekon. Macam mana jamaah ni nak bayar elektriknya? Berfikir. Pengumuman kebenaran tim petugas membuat kutipan sumbangan. Baru berfikir, dah dapat sumbangan. Fikir. Bertanya-tanya, macam mana jamaah ni boleh bayar? Rupanya ada kutipan. Jadi mata menengok, telinga mendengar, berfikir. Itu makanya kadang di akhir zaman ni lebih baik banyak tidur daripada terbuka. Sebab bila terbuka dia berfikir.
Makanya orang bila dia berfikir pukul 2 malam tak boleh tidur. Sebab apa? Berfikir. Tengok Instagram, berfikir. Tengok Facebook, berfikir. Tengok YouTube, berfikir. Akhirnya pukul 2 tak boleh tidur. Pergi ke doktor, doktor bagi ubat. Makan, menguap, tidur. Bila jaga, berfikir lagi. Makan lagi, tidur. Bila terjaga, berfikir lagi, tidur. Kalau hidup hanya untuk makan ubat, elok mati. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sihat, insyaAllah. Oh, Ustaz Somad senang aja bercakap macam tu. Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz tentu tak digoda syaitan. Kata siapa? Saya ustaz. Yang menggoda saya ustaz juga. Ustaz apa namanya? Ustaz setan. Dia memang setan. Ya, ustaz dulu kan belajar di Kaherah, belajar di Mesir, ya. Setan yang menggoda saya itu dia dari Kaherah juga. Dia belajar sama Fir'aun. Jadi selama hayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, selama kita hidup, setan tak pernah berhenti berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudut. Setan tak berbisik di sini. Setan tak berbisik di sini. Di mana dia berbisik? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur. Sini. Sudur ni kan ini dada. Kiri ke kanan? Kiri. Sebelah kiri. Berdegup, berdetak. Setengah orang Melayu mengatakan dia hati. Hati di tengah. Setengah mengatakan dia jantung. Jantung di sini. Berkelahi antara jantung dengan hati. Okey, kita pakai dua-dua. Jantung hati. Orang kalau dia sayang, dia katakan engkaulah jantung hatiku. Kenapa jantung begitu penting? Sebab kalau jantung dah berhenti berdegup dan berdetak, maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah kenapa hati kita ini kita tenangkan. Kenapa hati boleh tenang? Karena selamat daripada su'uzon. Dilawan dia, dilawan. Ustaz Abu Somad ada su'uzon, ada su'uzon. Macam mana Ustaz melawannya? Walladzina jahadu fina. Siapa yang melawan bisikan-bisikan dalam hatinya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami. Jadi bagi petugas sudah boleh membawa kutipan yang nak diambil dari jamaah. Jamaah yang lupa membawa duit boleh memasukkan cincin, gelang, rantai. Nah, kalau ada gigi emas masukkan sekali. Nah, ini dah mula suuzon nih. Ini jangan-jangan cincin gelang ni nanti dibawa Ustaz Somad balik ke Riau. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, semuanya untuk Masjid As-Suja'ah. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung tak boleh menolong. Wa ummihi, emak kandung. Wa abihi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak. 5 yang kandung. Saudara, ayah, emak, istri, anak tak boleh menolong. Kenapa kawan jiran tak ada? Ini petugas cilik ini dibagi baju khas. Kenapa dibagi baju khas? Sebab kita mungkin suuzon. Ini dia ni rasmi ke tak rasmi? Ini orang Masjid Suja'ah ke tidak? Maka dia ada bajunya. Ada number 1, 1, 2, 3. Budak-budak kecil, belia-belia, mereka lah yang akan membuat. Kenapa dibuat budak kecil? Kenapa kecil? Sebab kita mungkin suuzon. Kalau dia besar, dia lari cepat, dia larikan duit ni. Maka dibuat budak kecil. Jadi semua yang ada rasa suuzon, dia dah dihilangkan. Tapi ada masanya kita memang wajib suuzon. Macam mana boleh wajib suuzon? Tentang masalah keuangan umat.
Ada orang nak bagi tanah wakaf kepada saya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini saya nak bagi tanah wakaf, Ustaz buat pondok, pesantren, buat sekolah agama, tahfiz Quran. Wajib su'uzan, tak boleh husnuzan. Sebab kalau kita hanya husnuzan, rupa-rupanya tanah ni bermasalah. Maka anak dia semua kumpulkan, semua anak isteri wajib bagi sign. Kalau tidak nanti berperkara bermasalah di mahkamah syariah. Saya dah pengalaman tentang masalah ini. Banyak orang bagi tanah. Ustaz Abdul Somad, saya dah dengar tazkirah Ustaz tadi, katanya tanah wakaf ini nanti akan menjadi amal jariah. Itu tanah saya wakafkan Ustaz. Tanah siapa? Tak tahu. Dia bawa map 100 hektar. Saya dah tonton video Ustaz bahawa tanah wakaf inilah jadi amal jariah. Ini Ustaz 100 hektar. Ustaz pilih nak tengah, nak tepi, nak atas, nak bawah. Ustaz perlu berapa? Kata saya, kalau untuk pondok pesantren tak usahlah banyak-banyak, 5 hektar pun cukup lah. Tepi jalan supaya orang tak susah jauh nak hantar anak dia belajar. Saya pilih ini saja 5. Cukup Ustaz? Cukup. Selepas itu kita pun cek ke ofis pertanahan nasional. Bila ditengok, esok pagi kita datang, rupanya polis tentera dah berkeliling. Tanah sengketa, tanah bermasalah. Call balik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Rupa-rupanya tanah Tuan Haji yang nak diwakafkan semalam tu bermasalah. Mohon maaf Ustaz, sebab bermasalah itulah maka saya wakafkan. Jadi kalau ada terima ni, mesti asasnya su'uzan. Sebab bila tidak, saya heran kenapa jantung saya ni rasa bergetar. Rupanya petugas dah dekat. Saya pun kena juga. Sini anak soleh, Masya Allah, barakallah fiik. Dah diambil gambar tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz tengok masuk kan, datang suuzon. Dia letak supaya dia nak posting di Instagram tu. Ya. Siapa yang terlintas macam saya sendiri? Maka saya tanya tadi, dah ambil gambar? Dah ambil gambar? Gambar sudah Ustaz, tapi video belum. Kenapa tak buatkan video? Ambil video yang boleh diedit, keluar masuk duit. Masuk tangan keluar. Lepas tu ada pula soundtrack lagu dia. Ada komen di bawah, Ustaz sudah sedekah, awak kenapa belum? Cepat bersedekah, malaikat maut sudah dekat. Selama kita hidup, darah mengalir, jantung berdegup, maka setan tak pernah berhenti. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. La'uwiyannahum, saya akan goda mereka, saya akan bisikkan pada mereka. Seberapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad. Kita ni baru lepas, betul-betul lepas daripada godaan setan selepas kita mati husnul. Ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Ada orang nak mati, dibisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Kata dia tidak. Tangan dia berkata begini, dibisikkan lagi, la ilaha illallah. Kata dia tidak. 3 kali bisik, berhenti. Apa kata jiran semua? Nampaknya dia dah mati su'ul khatimah. Sebab kita bisik la ilallah, tidak. Rupanya tak lama lepas tu duduk dia balik, tak jadi mati. Daqaiqul Akhbar. Kenapa tadi bila kami bisik la ilaha illallah engkau cakap macam ni? Kata dia,
iblis datang membawakan air. Rupanya orang yang nak mati itu haus. Kata iblis, kalau kau nak air, katakan aku Tuhan. Itulah dia kata, tidak. Kau nak air, katakan aku Tuhan. Kata dia, tidak. Kalau kau nak air, katakan aku Tuhan. Tidak. 3 kali tidak. Iblis pun pergi. Tak boleh su'uzan. Nampaknya dia macam mati. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati, yang sudah meninggal, sebut yang baik-baiknya sahaja. Maka yang memandikan jenazah tu mesti orang yang amanah, yang bukan banyak bercakap. Jangan sampai orang yang memandikan jenazah bercakap. Aku tadi memandikan jenazah Ustaz Abdul Somad, mulut dia tenganga. Patutlah tenganga dia sebab banyak ceramah. Suuzon. Tadi waktu mengkubur dia, masa mengkubur kami dah ukur panjang badan dia dengan buluh. Tapi bila nak masuk, rupa-rupanya menyempit tanah tu. Itulah dia masa hidup dulu. Belum lagi masuk kubur dah nak dijepit tanah. Bercakap macam-macam. Rupa-rupanya buluhnya kena tukar buat budak kecil. Salah. Buluh yang 1 meter 70 cm dia tukar 150, berkurang 20 cm, disangka tanah dah menyempit. Rupa buluh kena tukar, ganti. Suuzon. Apa gunanya? Hanya menambah dosa saja. Orang dah mati, kita tak boleh bercakap, kita tak boleh minta maaf lagi. Maka yang paling selamat adalah diam. Lalu macam mana kita boleh selamat? Mulut nak bercakap juga, hati tak boleh berhenti, jantung tak boleh berhenti berdegup, kepala tak boleh berhenti berfikir, tapi lisan boleh ditahan. Itulah kenapa bila kita tengok orang banyak tasbih, dia berkata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ditanya, betul kau si fulan mati itu nanti tengok kuburnya menyempit? Subhanallah, subhanallah. Engkau ni apalah berzikir daripada tadi kan? Betul ke? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab apa? Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, la haula wala quwata illa billah hauqalah, la ilaha illallah tahlil, astaghfirullah istighfar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Orang kalau dia sudah selamat dari su'uzan, diganti dengan husnuzan, maka selepas itu hatinya akan tenang dan hidupnya pun akan senang insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat 3-3-nya insyaallah. Yang pertama husnuzan, yang kedua hati tenang, yang ketiga hidup senang. Senang tak boleh diukur dengan benda. Kalaulah hidup senang itu benda, yang tidur di atas kain sutra adalah Abu Lahab, yang makan dari cawan emas Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW tidur di atas pelepah kurma yang dianyam, bebekas pundak belakangnya. Dan dia pula minumnya di atas kayu yang disusun-susun, diikat dengan kawat besi. Dia mengharamkan minum di cawan emas. Maka kalau ditengok daripada benda, Nabi Muhammad tidak senang, kata orang kafir. Yang senang siapa? Yang senang Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi senang bukan pada benda, kesenangan adalah pada ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Kalau saya tengok wajah-wajah jamaah ini adalah wajah yang hatinya tenang dan tak ada hutang. Dari mana Ustaz tahu? Dari senyumnya lepas. Ini orang kalau banyak masalah hidup, suuzon, banyak utang, tak boleh senyum lepas macam ini. Berkerut. Kita pancing pun dengan pantun, dengan apa, senyumnya tertahan sikit aja. Ini lepas. Ini menunjukkan tak ada masalah, tak ada suuzon dan tak ada utang, insyaAllah.
Mudah-mudahan yang ada hutang segera hutangnya lunas. Oh, banyak juga rupanya yang berhutang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selama kita bersolawat tadi, adakah kita su'uzon? Tak ada. Itu menunjukkan orang yang bersolawat, hati dan fikirannya berhenti. Itu kenapa kalau orang bersolawat, hatinya bersih. Kenapa? Karena stop daripada su'uzon. Maka kalau nak menghentikan hati dan pikiran, bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa awak dari tadi berselawat mata terpejam? Kalau saya berselawat mata terpejam, saya sedang duduk di Taman Raudhah. Kalau saya berselawat mata terpejam, saya sedang berada di tepi kubur Nabi. Kalau saya berselawat mata terpejam, seakan-akan saya sedang berada di tepi kamar Nabi. Kalau mata saya terbuka, saya tengok gelang kawan saya, berapalah harganya ini. Itu alasan kenapa orang mata terpejam kalau dia berselawat. Tapi tak semua mata terpejam, ada yang terbuka. Kenapa waktu berzikir mata terbuka? Sebab bila mata saya terpejam, nampak saya teh tarik, nampak nasi lemak, nampak asam pedas Melaka, maka saya buka. Jadi berzikir ni boleh buka, boleh tutup. Itu kenapa kalau kita ke surau, ke masjid, tak boleh bertulis baju-baju yang bergambar-gambar. Sebab apa? Bila ada bergambar, dia tengok ada pula gambar Ustaz Somad. Ustaz Somad. Untuk apa? Untuk supaya hati. Sebab apa yang kita tengok ni, dia masuk ke dalam hati. Apa yang kita dengar, dia masuk. Maka orang yang berselawat mendengarkan. Apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita tengok, itulah yang akan datang nanti waktu kita akan mati dalam sakaratul maut. Kalau kita selalu berselawat, nanti bila kita nak mati, itulah yang akan datang ke telinga kita. Sallallahu ala Muhammad. Terngiang-ngiang dia di telinga. Makanya kadang kalau kita selalu berselawat, nak tidur malam pun terdengar, dan bila jaga subuh pun terdengar. Yang last sekali kita nak tidur pun kita dengar. Tapi kalau yang kita dengar yang tidak-tidak, yang bukan-bukan, dia akan datang juga. Cuba bayangkan kalau kita dengar yang tidak-tidak, yang bukan-bukan, bila kita nak mati, nak sakaratul maut, dia datang terngiang di telinga kita. Apa yang datang? Tak tahulah. Apa-apa datang semua. Cakap-cakap kita. Dan yang paling menakutkannya nanti bila kita dah menghadap Allah, sekecil apapun yang ada di mulut akan keluar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang ramai ini, siapalah yang tak pernah suudzon? Ustaz Abdul Somad betul-betul bersihkah Ustaz Abdul Somad? Saya manusia, saya pun pernah suudzon. Tapi bila saya suudzon pada manusia, saya dah minta ampun, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa selepas sembahyang pun kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itulah kenapa kita selalu meminta pagi, petang, pagi habis subuh, petang lepas maghrib, supaya kita bersih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang membaca Quran pun suudzon berhenti.
Semua orang yang baca Quran, kalau dia suuzon, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Stop. Berselawat, suuzon, berhenti. Baca Quran, suuzon, berhenti. Itulah kenapa puan tuan memang nampaknya dia pegang handphone, nampaknya handphone, tapi bila kita dekat-dekat rupanya dia sedang menengok Quran digital. Macam suami saya, Ustaz, bila dia duduk saya tengok dekat rupanya baca Quran, bila saya jauh baru dia main game. Bila dekat Quran, Masya Allah, engkaulah imamku dunia akhirat, kata dia. Begitulah. Kalau manusia masih ada yang dia takuti, masih selamat. Takut pada ayah, takut pada mak, takut pada ustaz. Ya, macam mana kalau suami takut pada isteri? Suami yang takut kepada isteri, kalau dia mati, nanti dia tidak kena azab kubur. Sebab bila malaikat nak mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan diazab. Sebab apa? Sebab dah terlampau kena azab di dunia. Kalau masih takut buat maksiat, takut ini Ustaz Somad ni yang dia cakapkan ni siapa? Saya. Yang saya cakapkan ni saya, bukan jamaah. Saya, handphone saya ni tidak ada password. Jadi isteri saya boleh buka. Nampak? Terbuka. Bila saya letak di bilik, isteri saya sila buka. Tapi saya tengok dari jauh. Karena tak ada password, maka siapa pun yang mengirim. Itu Ustaz Somad kan ada social media, ada Instagram, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Macam mana? Macam mana kalau ada orang bagi DM, berkirim message, kalau ada orang macam-macam buat surat? Saya tak tahu. Sebab saya tak ada password. Admin yang uruskan, tim media. Makanya kalau ada yang komen macam-macam saya tak boleh balas. Saya mohon maaf. Memang ada ustaz yang dia balas, dia semua boleh, dia jawab. Saya tak jawab. Makanya kalau ada komen saya tengok, Ustaz bacalah DM saya tak boleh baca, kata saya. Kenapa Ustaz? Saya manusia, saya amat sangat mungkin berbuat dosa. Tidak semua yang kirim-kirim komen itu komennya elok-elok semua. Ada, saya baca satu-satu. Ustaz, jadikan aku bidadari surgamu. Saya masih manusia. Maknanya kita lah yang menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita semua, insyaAllah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan banyak-banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak baca Yasin, banyak baca Al-Waqi'ah, sembahyang duha, itu semua nak menjaga kita supaya jauh dari su'udzon. Berkawanlah dengan orang soleh, berkawan dengan orang soleh, jauh daripada su'udzon. Dari tadi nampak saya Ustaz Somad ni menengok ke atas saja. Nampaknya dia menengok puan yang di atas. Dah mula su'udzon. Saya menengok jam. Ada jam di situ. Rupanya saya dah bercakap 1 jam. Tadi saya bercakap pukul 9, sekarang dah pukul 10. Ini memang dah betul. Masjid Asy-Syuja'ah ni memang elok. Lalu nak meletakkan jam memang tepat di situ supaya ustaz jangan sampai berceramah tak berhenti bercakap. Di mana-mana saya bagi tazkirah 1 jam sesuai dengan botol 600 ml. Tapi di Masjid Syuja'ah ini dibuat 2. Maka lebihkan sikit, 1 jam 2 minit sudah lebih. Itulah yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan ini, doakan supaya saya selamat daripada su'udzon. Doakan supaya hati saya tenang dan hidup saya senang, insyaallah. Begitu juga dengan jamaah semua. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkanlah ketenangan ke dalam hati kami. Allahumma ab'idna an su'izannin, jauhkan kami daripada su'uzan. Allahumma zayyinna bil husni zanni
hiasi hidup kami dengan husnuzan, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berfikir lurus, berkata lurus, beramal lurus.